Assalamualaikum dan selamat pagi saya ucapkan. Okey, temuduga pada hari ini adalah untuk jawatan eksekutif kanan di syarikat kami dan selamat datang saya ucapkan kepada Cik Siti Sarah kerana telah terpilih untuk temuduga pada hari ini. Okey, kita mulakan interview pada hari ini dengan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Siti Sarah binti Muhammad Arsad. Saya berusia 22 tahun. Saya dilahirkan di Hospital Tengku Ampuan Jemaah Sabak Benam dan sekarang saya menetap bersama dengan ibu dan ayah saya di Sungai Besar, Selangor. Ayah saya merupakan seorang pembantu pengurus restoran manakala ibu saya pun adalah seorang suri rumah. Saya mempunyai 3 orang adik-beradik dan saya adalah anak yang ketiga. Saya mempunyai seorang abang yang sudah berkahwin manakala seorang kakak yang masih belum berkahwin. Saya merupakan lepasan diploma Darul Quran dalam bidang dakwah. Saya juga merupakan lepasan ijazah sarjana muda dalam bidang dakwah dan kepimpinan di Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya memiliki beberapa pengalaman pekerjaan, antaranya saya pernah mengajar di sebuah tadika berhampiran dengan rumah saya selama beberapa bulan. Saya juga mengajar online, mengajar Al-Quran secara online dan saya juga pernah bekerja sebagai sukarelawan. Apa yang anda lihat dalam diri anda 5 tahun lagi? Pada 5 tahun akan datang, saya melihat kehidupan saya menjadi lebih stabil. Saya mampu memiliki sebuah rumah dan sebiji kereta yang saya beli secara tunai tanpa perlu berhutang. Selain itu, saya juga mampu memberikan kehidupan yang selesa kepada ibu dan ayah saya. Saya juga gembira kerana dapat memberikan mereka kehidupan yang lebih baik dan selesa. Saya juga melihat diri saya menjadi seorang yang lebih berdedikasi dan berdisiplin dalam melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang diberikan. Selain itu, saya juga gembira kerana saya melihat diri saya mampu menghulurkan sedikit bantuan kepada mereka yang memerlukan dan membuka pusat perlindungan untuk mereka. Menurut anda, apakah kekuatan dan kelemahan yang terdapat dalam diri anda? Antara kekuatan diri saya ialah apabila seseorang itu memberi saya tugasan, saya mampu menyiapkan tugasan tersebut dalam waktu yang cepat dan saya akan berusaha untuk melakukan tugasan tersebut dengan sebaik yang mungkin. Selain itu, saya juga mampu untuk memikul sesuatu amanah. Apabila seseorang memberikan saya tanggungjawab atau amanah, saya akan pastikan saya akan laksanakan tanggungjawab dan amanah itu dengan sebaik yang mungkin supaya saya tidak hilang kepercayaan dari rakan sekerja maupun ketua atau orang atas saya. Antara kelemahan yang saya miliki, saya sukar untuk fokus kepada perkara yang terlalu banyak. Oleh itu, saya ambil inisiatif untuk fokus terhadap perkara-perkara yang kecil terlebih dahulu sebelum fokus kepada perkara yang penting supaya saya dapat melaksanakan tugas saya itu dengan lebih teratur. Saya juga memiliki kelemahan dalam memahami sesuatu perkara yang sukar. Namun ini bukanlah penghalang untuk saya menyiapkan tugasan saya. Apabila saya tidak memahami sesuatu perkara, saya akan berusaha untuk bertanyakan kepada mereka yang lebih arif ataupun mereka yang lebih pakar dalam perkara tersebut. Okey, bagaimanakah tangga gaji yang anda harapkan? Saya mengharapkan tangga gaji yang bersesuaian dengan tahap pendidikan saya ataupun berdasarkan kepada jawatan yang dipohon. Namun buat masa ni, saya tidak kisah tentang bayaran gaji yang ditawarkan kerana fokus saya adalah untuk memberikan khidmat yang terbaik kepada syarikat. Apakah sumbangan ataupun inovasi yang boleh anda berikan sekiranya anda berjaya menjawat jawatan yang dipohon ni? Antara sumbangan dan inovasi yang akan saya lakukan, saya akan membuat penyusunan semula perkara yang berkaitan dengan hal syarikat. Selain itu, saya akan menyusun strategi supaya segala perkara yang berkaitan dengan syarikat seperti belanjawan disusun dengan baik dan juga teratur.
Saya juga akan pastikan mereka yang bekerja di bawah saya menjalankan amanah mereka sebaik mungkin. Sikap pilih kasih tidak akan saya amalkan. Bagi mereka yang melakukan kesalahan, saya akan memberikan denda setimpal dengan kesalahan yang mereka lakukan. Hal ini bagi memastikan semua pekerja memiliki sifat dedikasi dan integriti dalam melakukan pekerjaan. Sekiranya saya tidak memiliki sifat tegas, mereka akan melakukan kerja mereka sambil lewa. Maka saya akan pastikan penyusunan fail dilakukan dengan teratur di samping mendidik para pekerja di bawah saya menjadi seorang yang lebih terlatih dan berdisiplin. Apakah pandangan anda sekiranya ada pendapat yang mengatakan pengalaman bekerja adalah merupakan elemen penting dalam pemilihan calon untuk mengisi kekosongan jawatan yang ada? Pada pendapat saya, pengalaman bekerja ini merupakan salah satu elemen yang penting dalam pemilihan calon untuk sesuatu jawatan kerana mereka yang berpengalaman memiliki pengetahuan dan pengalaman yang meluas dalam sesuatu bidang atau jawatan yang dipohon. Selain itu, mereka yang berpengalaman tidak akan mudah rasa tertekan dan gelabah sekiranya menghadapi sesuatu masalah di tempat kerja kerana pengalaman dan pengetahuan mengajar mereka untuk menjadi lebih bijak dan bersedia menghadapi sebarang kemungkinan ketika berada di tempat kerja. Sekiranya seseorang itu tidak memiliki pengalaman, mudah baginya untuk rasa tertekan dengan persekitaran pekerjaan yang memerlukan kepada kecekapan dan kecerdasan. Namun, ini bukanlah penghalang bagi mereka yang kurang berpengalaman untuk menerima jawatan tersebut kerana mereka ini masih boleh dipimpin dan dilatih oleh mereka yang berpengalaman dengan memberi latihan yang secukupnya kepada mereka. Okey, menurut anda, apakah kepentingan integriti ataupun kejujuran dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan? Integriti ialah kejujuran, manakala kejujuran itu ialah integriti, yakni tulus dan ikhlas dalam melaksanakan amanah dan tanggungjawab. Antara kepentingan integriti atau kejujuran dalam sesuatu pekerjaan ialah bagi mengelakkan berlakunya penyelewengan dan penipuan dalam sesebuah syarikat. Contohnya, mengelakkan daripada berlakunya rasuah ataupun mengelakkan daripada seorang pekerja mencuri wang syarikat, kerana ini boleh menjejaskan prestasi pekerjaan seseorang individu dan ini juga boleh menjatuhkan nama baik syarikat. Selain itu, pekerja yang memiliki sifat integriti mampu menghasilkan sebuah kerja yang baik dan bagus kerana dia melaksanakan tugas yang diberikan dengan penuh rasa amanah dan tanggungjawab. Oleh itu, penting untuk seorang ketua dan majikan menanamkan nilai integriti dan kejujuran dalam diri setiap pekerja bagi melahirkan pekerja yang mempunyai sifat berdisiplin dan melahirkan pekerja yang berkualiti. Dengan berakhirnya soalan yang terakhir tadi, maka sampai di sini sahaja sesi interview kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kerana datang kepada interview pada hari ini dan saya berharap kita akan jumpa lagi suatu hari nanti. Terima kasih dan Assalamualaikum.